hampa, Assalamualaikum. Okay, hampa, untuk hari ni Cik nak cerita dekat hampa tentang satu lagi kisah seram. Minta maaf, lama Cik tak dapat nak cerita dekat hampa sebab agak busy. Hampa pun sedia maklum, puasa, terletih, lepas tu dengan raya, lepas tu dengan last minute raya. Jadi hari ni Cik nak cerita dekat hampa tentang satu lagi kisah seram yang mana berkaitan dengan sebuah gerai makan berhantu dekat jalan nak menuju ke sebuah kampung. Okey, cerita ni bermula apabila Azlan dia dapat call daripada kampung dia yang memaklumkan mak dia ni sakit. Okey, bila dia dapat call macam tu, dia serta-merta gelabah dan dia pun call dekat isteri dia di rumah, suruh mereka packing barang, baju yang mana patut untuk mereka nak balik ke kampung petang tu juga. Dan isteri dia, Lin, pun kejan lah ataupun suruhlah anak-anak dia ni, ada 2 orang anak mereka, suruh packing barang-barang mana yang perlu untuk balik ke kampung. Dan hampa tahu pada waktu tu dah petang, dan apabila Azlan ni dia nak balik pergi rumah dia, keadaan jam dan hampir dekat pukul 6 lebih juga barulah dia sampai ke rumah. Kat sana dia pun cuma hanya dapat mandi sekejap untuk dia segarkan diri dia sebab dia nak drive. Dia tak sempat nak makan apa-apa. Dia terus masuk dalam kereta dan menuju ke kampung halaman si Azlan ni tadi. 2.45 jalan pun jam dan keadaan jalan ni dengan sesak dan pack dengan kereta-kereta buatkan si Azlan ni lebih berhati-hati nak drive sambil mereka duduk simbang lah family mereka tentang keadaan macam mana, betapa dia risau dengan keadaan mak dia, dan mereka berdoa semoga tak ada apa-apa yang buruk terjadi dan biarlah dia dapat sampai untuk jumpa mak dia. Dekat 2 jam si Azlan ni memandu. Lepas tu dia terasa perut dia ni lapar, hampa tahu. Lepas tu tapi dia diam, dia tak cakap apa-apa lagi kerana seharian tu dia belum makan apa-apa lagi. Perut dia pun mulalah berkeroncong. Tiba-tiba anak perempuan si Azlan ni bersuara, "Ayah, su lapang lah." Azam pun sama. Carilah mana-mana gerai yang boleh kita singgah makan. Tak boleh tahan dah ni, kata anak si Azlan. Su memohon pada ayah dia. Tapi isteri si Azlan ni tiba-tiba bersuara, "Tak payahlah, nanti kita makan kat rumah je. Lagipun kan dah malam," kata Lin. "Tapi mak, Su dan Azam lapar." Kemudian Azlan pun dia jawab, "Okey, kejap lagi kalau gerai kita berhenti makan, okey?" kata Azlan sambil pujuk anak-anak dia. Dan mereka pun macam seronok lah dengar ayah mereka cakap macam tu. Dan mereka pun bolehlah buat bertenang sekejap. Tak banyak kosyen ataupun tak banyak cakap lagi. Sambil mata-mata mereka ni duduk meliang lah dekat luar tingkap kereta ni. Duduk tengok kut-kut lah ada gerai yang mereka boleh singgah untuk turun makan. Tiba-tiba anak dia yang Azam tu kata, Ayah, dekat depan tu ada sebuah gerai. Please, jomlah makan kat situ."
kata anak dia. Kemudian si Azlan pun memberhentikan kereta dia. Lin, isteri si Azlan ni, mata dia ni memandang-mandang ke arah luar kereta dan dia rasa lain macam. Dia macam terasa macam satu perasaan yang kurang sedap. Tambah pula berdekatan dengan gerai tu ada sebuah pokok besar apa. Dan kalau hampa perhati betul-betul memang menyeramkan dengan akak-akak dia yang bergantung tu. Buatkan si Lin ni mulalah dia berfikir yang bukan-bukan. Tapi dek kerana kemahuan suami dan anak dia yang lapar, dia terpaksa mengalah. Mereka pun masuk dalam kedai tu dan mengambil tempat kat salah sebuah meja yang ada dalam gerai makan tu. Dan kebetulan ada cukup 2-3 meja yang ada orang. Tapi orang dekat sana ni hampa tak dengar dia sembang apa pun. Mereka cuma tengok ke depan, ke arah TV yang kelihatan agak lama lah terpasang dekat situ. Mereka tak sembang apa-apa. Dan keadaan ini buatkan si Lin ni tadi makin pelik. Sebab bagi dia sama dah moden. Dan kenapa keadaan kat situ masih nampak macam 10 tahun yang lalu hampa. Tapi dia cepat-cepat buang perasaan tu. Dan si Azlan ni pun panggil seorang pelayan ataupun pekerja dekat situ, yang mana hampa seorang perempuan. Dia berkebaya putih, berambut panjang. Dan dia pun bertanya, ada nasi goreng tak, adik? Kemudian perempuan tu sambil tersenyum cakap, maaf, dekat sini tak ada nasi goreng. Yang ada cuma mi goreng saja. Kemudian si Azlan pun tengok ke anak-anak dia, seolah-olah nak bertanya. Kemudian anak dia kata, tak apalah, mi goreng pun okey. Jadi dia pun pesanlah 4 pinggan mi goreng. Dan selepas perempuan tu pun beredak daripada meja tu, pergi kat tukang masak dia, Azlan perasan yang wanita ni sangatlah cantik hampa. Dia tak pernah jumpa lagi perempuan yang cantik macam tu. Tapi dia tak bersuara lah. Pasal benda ni dia takut nanti isteri dia sentap. Dia diamkan saja sampai anak dia Azam ni tiba-tiba bersuara, cantik sungguh kakak tu. Tak pernah Azam tengok kakak yang cantik macam tu. Dia kata macam tu. Kemudian si Azlan ni pun cuma membeliakkan mata dia pada anak dia. Dan dia kata, mungkin orang kampung, dia jangan ke pekan kot. Sebab tu Azam rasa dia cantik. Dia pun cuba cakap macam tu, takut Lin nanti macam cemburu. Sebelum pelayan wanita tu dia main hantar mi goreng tadi, beberapa kali 2-3 meja orang yang ada orang kat depan mereka tu berkali-kali macam menjeling, seolah-olah macam tak suka dengan kehadiran mereka. Tapi si Azlan ni dia buat bodoh je. Yang Lin ni lah yang mula rasa tak sedap hati. Dia pun kata kat anak-anak dia, cepat-cepat makan, dah lambat ni. Dia pun menyuruh anak-anak dia supaya cepat habiskan makanan untuk segera mereka nak beredar daripada situ. Dan mereka pun bayang dan kemudian meneruskan perjalanan mereka. Alhamdulillah, lepas tu dalam setengah jam lebih macam tu, anak-anak dia pun dah lena. Sepanjang perjalanan tu mereka banyak menjaga diri. Si Lin pun macam mengantuk. Dia pun hanya mendiamkan diri. Tapi kepala dia ni masih berfikir tentang peristiwa kat kedai makan tu tadi. Lepas dekat lebih 1 jam, mereka pun sampailah dekat kampung. Dan sewaktu mereka duk angkat barang ni apa, barulah si Azlan ni sedang yang handphone dia tak ada. Wah, dia cari dalam beg, dalam kereta, dekat dashboard kereta ke kat mana-mana, tapi tak ada.
Kemudian si Azam, anak dia ni, kata Azam rasa kat atas meja dekat gerai makan tu, sebab Azam nampak atas meja. Azam pun kata, ya mungkin lah, tapi belakang dia nak patah balik. Dia pun berharap kalaulah pelayan wanita tu jumpa handphone dia, mesti pelayan tu akan simpan. Jadi nanti apabila dia nak balik, dia akan pergi dan tanya pada pelayan wanita yang ada kat kedai tu. Sepanjang satu hari dia kat sana, kesihatan Mak Azlan ni makin baik. Dia dah tak sakit dan Azlan pun suruh dekat Lin supaya packing barang mereka supaya mereka dapat balik ke Penang. Sebab Azlan ni banyak kerja. Lepas itu pun dia terpaksa ambil emergency leave dengan suruh kawan dia cover dia punya kerja sekejap. Dan waktu tu dekat pukul 5, dia pun bertolak balik. Dia pun pesan dekat anak dia Azam dengan Su, Azam, tengok lah pokok besar yang hari tu kita singgah untuk makan tu. Dah dekat sejam lebih dia drive, tiba-tiba si Azam ni kata pokok besar hari tu, tapi gerai makan tak ada pun, anak dia kata. Dan si Lin yang tiba-tiba yang duduk tengah main phone ni pun fokus pada apa yang anak dia kata, dan dia pun tengok kat luar tingkap. Betul yang boh, memang tak ada gerai kat situ, yang ada cuma pokok dan sebuah macam gerai yang dah runtuh ataupun reban. Macam dah lama terbiang dekat situ. Dalam dia pun duk fikir-fikir, berkira-kira, duk macam mengingat balik apa yang mereka makan kat situ. Tiba-tiba lalulah seorang pakcik yang bawah. Dia pun lalu dan si Azlan ni tegur, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik tahu tak ada kedai makan berdekatan dengan pokok yang besar macam ni? Lepas tu pakcik tu senyum. Pakcik tu kata, nak dekat sini tak ada dah pokok besar yang lain, pokok ni lah satu-satunya. Dan 10 tahun lalu memang ada kedai makan yang ni, dan tak ada gerai lain dekat kawasan ni, kata pakcik tu. Azlan pun dia macam terpinga-pinga. Lepas tu dia cakap, tapi semalam pakcik saya baru singgah dekat gerai tu. Saya makan dekat gerai tu dan memang ada gerai kami makan mi goreng pakcik. Pakcik tu pun tersenyum. Ramai dah orang yang kena macam tu. Pakcik tu pun berlalu tinggalkan Azlan dan keluarga dia tu tadi sambil mengayuh basikal. Azlan ni dengan rasa yang macam tak puas hati, dia pun kata, pakcik tunggu kejap. Pakcik tu pun berhenti mengayuh dan dia pun, ya nak, apa yang terjadi kat gerai ni ya? Dia tanya. Gerai ni dulu memang buruk pasir kat sini ataupun orang menega kat sini selalu jadi tumpuan. Lepas tu ada satu ketika masa tu malam, dia kata sebuah lori datang dengan lajunya, dia terpapah dan terus masuk kat dalam kedai tu tadi, mengakibatkan semua yang ada dalam kedai tu maut dekat situ. Dan sejak tu lah ada kejadian-kejadian orang yang lalu dekat jalan tu akan nampak seolah-olah kedai ni masih lagi meniaga macam biasa. Barulah si Azlan ni rasa seram sejuk dan dia tak bercakap apa-apa dan terus pergi dekat family dia. Kemudian dia cakap, Lin, cuba call handset abang. Kemudian Lin pun call lah nombor si Azlan ni tadi. Dan betul, handset tu memang ada dalam kedai tu. Azlan ni dia segera ambil handphone dia yang ada dekat bawah timbunan kayu yang dah reput tu. Dia arahkan anak dan isteri dia supaya masuk dalam kereta supaya mereka dapat segera beredar daripada situ. Sepanjang jalan mereka hanya melayan perasaan masing-masing, tak bercakap, masing-masing diam. Si Azlan ni sambil drive ni, kepala dia ni duk berfikir, sebenarnya malam yang mereka singgah kat gerai tu tadi, apa yang mereka makan. Jadi buat pengejaran untuk hampa semua, sebaiknya hampa carilah gerai yang betul-betul dah jadi tumpuan orang
ataupun R&R ko, ataupun gerai makan yang banyak-banyak ko, yang banyak orang singgah, daripada hampa terkena macam mana Azlan ni kena, dia tersinggah dekat gerai yang berhantu. Okay, hampa? Next time cik akan cerita-cerita lain pula. Harap hampa dapat klik like, subscribe dan juga komen. Bye, Mbak. Assalamualaikum.